Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta rabbi sahla. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia dan rahmat kasih sayangnya. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesempatan untuk kita berada seketika dalam majlis ilmu, kita berkongsi mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menciptakan kita, dan hari ini specifically kita akan bercakap tentang salah satu nama Allah yang mencakup begitu banyak makna dan paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ar-Rabbun ataupun Ar-Rabb, Rabbun itu. Okey. Jadi moga-moga perkongsian kita hari ini dapat memberikan manfaat dan output ataupun objektif yang saya harapkan untuk diri saya dan rakan-rakan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian ialah immediately, serta-merta selepas kita menghayati setakat kemampuan ilmu dan masa yang kita ada, selepas ini setiap kali kita menyebut perkataan Rabb dalam doa kita, dalam zikir kita, dalam salat kita, perasaan itu berbeza, kefahaman itu lebih mendalam dan ufuk pemikiran itu jauh lebih luas, insya-Allah. Okey. Jadi kita di page Hijrah kita berfikir lama juga apakah terjemahan nak diletakkan untuk perkataan Ar-Rabb ini dalam poster tu. Kerana kalau kita lihat secara ringkasnya selalu dalam Al-Quran terjemahan dituliskan Tuhan. Sebab tak banyak perkataan di dalam bahasa mungkin yang boleh merangkum semua makna yang terkandung di dalam perkataan Rabb. Jadi bila kita lihat dan kita bandingkan dan kita tengok, kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala adalah nama Rabb ini mengandungi makna, dan antara yang paling besar adalah pengurus segala sesuatu. Jadi dalam konteks menguruskan segala sesuatu tu ada beberapa kualiti, ada beberapa sifat dan nama yang terkandung dalam peranan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurus segala sesuatu. Dan bayangkan, ini adalah nama pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala perkenalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu Nabi dalam keadaan mencari makna dalam hidup, pada ketika Nabi sampai ke usia 40, Nabi cari meaning kan. So Nabi tengok kenapa keadaan umat dia, orang-orang sekeliling dia melakukan kezaliman, penindasan, hidup dalam budaya yang sangat sebahagiannya menjijikkan. So Nabi SAW pergi dan menyendiri dan mencari petunjuk. Dan pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Rabbmu yang menciptakan. Kalladzi khalaq. Okey. Dan juga kalau kita buka mushaf Al-Quran, kita mungkin tidak ada pengalaman duduk di gua kemudian dapat wahyu dah. Hari ini Quran dah disusun, Quran telah disunting, dan hari ini kita ada mushaf Al-Quran. Kita ada dalam almari kita, di rak buku kita, kita ada dalam phone kita, di komputer. So bila kita bermula daripada surah yang pertama, ayat yang pertama di dalam Al-Quran berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah. So kalau orang tu pertama kali membaca Quran dan dia sampai ke ayat tersebut dengan segala puji dan syukur kepada Allah, dia mungkin akan berfikir siapa Allah. Kemudian Allah memperkenalkan dirinya Rabbul Alamin. Dia adalah pentadbir, pengurus, Tuhan yang menguruskan segala sesuatu, dan dalam konteks itu Rabbul Alamin, yang memiliki, yang mentadbir, menguruskan seluruh alam ini. Okay? Dan bayangkan setiap salat kita, paling kurang 5 waktu sehari kita salat diwajibkan. Memang dalam setiap salat dan setiap rakaat wajib baca surah Al-Fatihah. Dan dalam surah Al-Fatihah kita berulang kali menyebut nama Allah Rabbun ini. Setiap kali, setiap rakaat kita baca tu. Dan bila kita cerita tentang salat itu sendiri secara keseluruhannya, nanti kita akan bincang lebih detail.
Kalau kita tengok antara bacaannya, doanya, sampailah kita habis salat tu, berulang-ulang kali kita menyeru nama Ar-Rabb di dalam salat kita. Seolah-olah ini adalah asas terpenting hubungan kita dengan Tuhan. Asas terpenting. Dan kita akan lihat dalam pecahan makna hari ini, kita akan lihat pecahan makna. Ada 5 bahagian pecahan makna. Dan setiap makna itu kita akan cuba dalami. Dan kemudian kita akan lihat paling kurang 3 take home message ataupun apakah perubahan, output yang kita nak bawa balik, nak amalkan daripada mungkin sesi yang kita ada pada malam ini. Mungkin 30 minit atau 40 minit insyaAllah. Baik. So Rabb dalam Al-Quran Allah sebut lebih daripada 900 kali. Sebagai ulama kata ini adalah nama yang paling banyak kali disebut di dalam Al-Quran. Rabbun. Okay. Daripada akar perkataan ra, ba, ba. Okay. Ra, ba, ba. Dan apakah maksud Rabb? Sebahagian ulama menyebut, sebelum kita pergi kepada lebih detail, dia adalah satu nama yang tergolong dalam Al-Asma' Al-Jami'ah. Maksudnya nama yang merangkul ataupun mengandungi, mencakupi banyak makna di dalamnya. Ada juga satu lagi konsep dalam kita belajar Asma'ul Husna ini adalah kita panggil nama Allah yang paling agung. Okay? Kita tak nak discuss lagi topik tersebut hari ini. Discussionnya ada panjang, ada khilaf dan sebagainya. Apakah nama Allah yang paling agung? Sebab ada hadis Nabi SAW bila mendengar sebahagian sahabat berdoa dan Nabi SAW menyebut dia telah berdoa dengan menyebut nama Allah yang paling agung. Ada juga hadis lain yang menyebut nama Allah yang paling agung ada di dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan satu lagi surah, 3 surah disebut di situ. So para ulama mengkaji apakah nama Allah yang paling agung. Salah satu pandangan ulama yang tersenarai dalam sekian banyak pandangan ulama itu adalah Rabbun ini. Ar-Rabb adalah salah satu nama Allah yang agung, yang besar kerana dia merangkul dan mencakup banyak makna. Dan kalau kita lihat di sini, sewaktu saya berbincang dengan tim Hijrah ni, kita nak letak nama apa ni, saya teringat lebih kurang 10 tahun lepas bila saya commute naik public transport pergi dan balik kerja, saya suka dengar salah seorang penceramah yang sangat terkenal. Saya rasa ramai kawan-kawan yang kenal, dan kalau yang tak kenal mungkin boleh search di YouTube dan dengar Mufti Meng. Dan Mufti Meng ni salah satu habit dia, bila dia mulakan ceramah tu, dia suka menyebut makna-makna yang terkandung di dalam perkataan Ar-Rabb itu. So dia akan sebut the creator, the sustainer, the nourisher, the curer, the protector, the provider, the one who is in absolute control of all aspects in existence. Maksudnya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan, Allah yang memelihara, Allah yang mentadbir, Allah yang menyembuhkan, Allah yang melindungi, dan Allah yang menguruskan segala aspek, segala perkara yang wujud di dalam alam ini, dalam existence ini. So, satu makna yang begitu luas. So, kalau kita lihat dalam perbincangan para ulama, kalau kita detailkan, di situ ada 5 makna besar. Dan penting sebelum kita masuk kepada 5 makna ni, ada sebahagian golongan zaman dulu dan juga zaman sekarang yang dia percaya Tuhan menciptakan, tapi dia kata Tuhan hanya menciptakan, kemudian dia tidak menguruskan. Urusan diuruskan oleh makhluk, ataupun urusan terjadi dengan sendiri. Semua ni terjadi dengan kebetulan. Keseragaman dalam alam ini, keindahan dan ketepatan dalam setiap desain yang berada di dalam ciptaan ini terjadi dengan sendiri. Maksudnya berlaku dengan sendiri, Allah tak menguruskan. Dan salah satu buku yang kita rujuk ni, dia kata Einstein juga percaya bahawa Tuhan menciptakan tetapi dia tidak mengurus. Ini salah satu buku biografi yang ditulis oleh Walter Isaac. Saya tak ingat nama dia. Walter ni seorang biografer terkenal lah. Ramai penulis-penulis besar yang suruh baca buku dia dan kagum dengan cara dia menulis biografi. Dalam biografi dia tentang Albert Einstein, dia quote benda ni. Dia kata Einstein yakin adanya pencipta tapi tidak menguruskan. Dalam akidah dan
dengan kita mengenal Allah melalui nama Ar-Rabb ini, tidak mungkin sama sekali kita arrive to a conclusion yang seperti itu, bahawa Tuhan hanya menciptakan. Tapi kita akan nanti yakin bahawa Tuhan menciptakan dan Dia mengurus dan mentadbir segala sesuatu. Baik. Makna Ar-Rabb ni ada 5 kita panggil major point. Okay, 5 poin-poin yang besar. Okay, yang pertama Al-Malik. Dia memiliki, dia ada ownership. Yang kedua, dia ada Murabbi. Ni ramai orang suka juga kan perkataan Murabbi ni, nanti kita akan cerita. Dia Murabbi, dia yang memastikan growth, perkembangan, menjadi lebih baik dari satu masa ke satu masa. Dia juga Al-Mun'im, dia memberikan, dia mencukupkan. Yang keempat, dia adalah Al-Muslih ataupun Al-Qayyim, yang menjaga kestabilan dan keseragaman dan keteraturan semua. Dan dia juga membaiki urusan-urusan yang ada dalam kejadian dan makhluk ini semua. Dan yang terakhir iaitu As-Sayyid. Dia adalah the authority, yang ada kuasa mutlak. Okay, kita akan cuba memahami setiap makna ini sebelum kita nanti lihat bagaimana kita nak hidup dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Rabbun. Okay, yang pertama, bila kita sebut Allah ni Al-Khaliq dan Malik, dia yang menciptakan dan dia memiliki semua ciptaannya. Sebab tu kalau kita lihat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, asas yang pertama adalah Allah satu menciptakan kita, Allah memiliki kita sepenuhnya. Kita ni adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila orang meninggal dunia kita sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia datang daripada Allah, kepada Allah juga dia akan kembali. Dan bila kita bayangkan dalam istilah manusia hari ini, apakah contoh kepemilikan? Dalam konteks manusia, dulu pernah ada sistem perhambaan. Hari ini ada juga dalam konteks yang berbeza, nanti kita akan cuba tengok. Tapi dulu bila seorang manusia itu dimiliki dalam bentuk hamba, konsepnya adalah tuan itu hamba, tuan kepada hamba itu, dia memiliki tapi dia tak boleh nak mentadbir, mengurus, menjaga segala aspek kehidupan, masalah dia selesaikan, semua tak. Dia hanya memiliki selalunya atas paper, bahawa dia adalah milik aku dan dia boleh dijual dan dibeli, tapi dia tidak ada kepemilikan mutlak. Berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan lihat dalam makna yang kedua, bahawa Allah bila memiliki, Allah bukan hanya memiliki, bukan hanya mencipta dan memiliki, ada banyak peranan Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada sekadar memiliki. Dan baru ni bila saya tengah fikir nama Ar-Rabb ini, lalu di satu jalan ni nampak ada papan tanda. Papan tanda tentang iklan jual rumah, dan ditulis kat situ hak milik kekal. So bila saya tengok hak milik kekal ni, saya fikir apa yang kekal sebenarnya? Manusia memiliki apa saja dalam hidup ni, kereta ke, gadget ke, komputer, telefon, rumah, tanah. To some extent kita ada kepemilikan, tetapi kepemilikan itu tidak kekal, tidak mutlak. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal hak miliknya, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki secara mutlak. Dan bila relationship ini berasaskan kepada dia adalah yang menciptakan dan dia adalah yang memiliki kita, maka kita hanya boleh dan sepatutnya sembah Allah Subhanahu Wa Taala. He is the only one who has the right to be worshipped. Sebab dia Tuan. Dalam konteks hari ini, kalau dalam konteks kerja, bila dia tu adalah bos, tuan kita, as if dia own our time and energy yang telah kita kontrakkan bahawa kita bekerja dengan dia, maka ketaatan dan kepatuhan kita penuh kepada bos tersebut. Okay? Cuma berbezanya hubungan antara hamba dengan tuannya dalam konteks manusia, dengan hamba dengan tuannya dalam konteks hamba dengan Allah. Dia dua kan. Bila hamba dengan manusia tadi, kita sebut tadi pemilikan, tetapi dia tidak boleh lebih daripada itu. Dia tak boleh nak nourish, nak cure, nak sustain. Tapi bila dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah hubungan Rabbun dengan Abdun. Okay, Rabb dan Abd. The moment kita faham Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang mencipta dan memiliki kita sepenuhnya, immediately, serta-merta kita faham paradigm kita, hubungan kita dengan Allah adalah kita hamba. Bila kita hamba, kita ada ketundukan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebut tahap
tertinggi kecintaan sebenarnya diterjemahkan dalam kita menghambakan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah, bila kita start dengan Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian ada nama Allah lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu semua nanti kita akan sampai nanti insya-Allah. Kemudian kita sebut Iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud. Kepada engkau semata-mata kami menghambakan diri. Wa iyyaka nasta'in. Dan kepada engkau semata-mata kami memohon pertolongan. Ibn Qayyim sebut itu adalah lafaz cinta. Suatu orang yang memahami makna Rabbun ini, apabila dia sampai ke situ dan dia menyebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia merasakan kelazatan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam konteks hari ini, meletakkan diri kita di bawah sesuatu atau dihambakan kepada sesuatu bukan idea yang diterima ataupun bukan idea yang celebrated. Kita lebih suka bercakap soal kita nak bebas, kita nak ada kemerdekaan. Ya, dalam konteks manusia sesama manusia, perhambaan terhadap manusia lain, perhambaan terhadap syarikat, perhambaan terhadap kumpulan ataupun parti ataupun ada negara yang menghambakan rakyatnya, itu semua perhambaan yang mencengkam. Tetapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita kembali kepada the owner, the creator yang menciptakan dan memiliki kita, dia adalah perhambaan yang memerdekakan. Kita merdeka, sebab kalau kita tidak hambakan diri kepada Allah, option lain yang ada itu adalah hamba kepada nafsu, hamba kepada material, hamba kepada raja, hamba kepada syarikat, hamba kepada dunia secara umumnya. Sebab tu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kalimah cinta dan kalimah proklamasi kemerdekaan jiwa kita daripada perhambaan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila Allah SWT turunkan wahyu yang pertama, apabila Allah memperkenalkan kepada Nabi SAW siapakah Tuhanmu itu, Allah memperkenalkan dengan menyebut Rabb, itu adalah Tuhan kamu, Rabbun. Sebab dalam konsep bahasa Arab pun, Rabbun ini konsep yang difahami, tapi dalam konteks manusia. Ada banyak syair, ada banyak ungkapan yang dijadikan contoh oleh para ulama, tapi saya suka nak gunakan satu contoh ini. Dalam bahasa Arab, bila kita sebut Rabbul Bait ataupun Rabbatul Bait, dia adalah Rabb, tuan kepada rumah tu. Ataupun suri rumah dipanggil sebagai Rabbatul Bait, sebab dia yang mentadbir dan menguruskan rumah tu. Okay? So perkataan Rabb itu selalunya digunakan sebagai tuan, sebagai pengurus kepada sesuatu. Sebab tu kalau kita lihat dalam kisah tentera bergajah, kan, dalam sirah Nabi SAW, pada tahun kelahiran Nabi, kan, kita sebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah. Sekarang ni kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So pada tahun gajah itu apa berlaku? Tentera Abraha datang dengan gajah. Gajah ni idea yang ataupun makhluk yang asing bagi orang Arab. Gajah ni tak duduk dekat Arab, gajah duduk dekat Afrika. So Abraha ni memang asalnya orangnya daripada benua Afrika. Dia migrate dan datang tu dengan misi untuk selesaikan masalah politik di Yaman, dan kemudian dilantik jadi raja, dan dia rasa tercabar dengan adanya Kaabah di Mekah. Jadi dibuat satu binaan seperti Kaabah Qulais di Yaman untuk tarik market daripada Kaabah pergi ke Yaman. Tetapi usaha tersebut gagal, so dia hantar tentera dan nak pergi serang Kaabah. Pada ketika itu, apa yang tentera Abraha buat ni, dia rampas harta-harta orang ramai yang ada di Mekah. Orang Mekah semua keluar dan duduk di tepi-tepi gunung. Lalu the leader pada ketika itu di Mekah adalah Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Datuk Nabi SAW. Dia adalah the legend, the most valued leader yang ada pada ketika itu. Dan unta-untanya juga telah dirampas dan ditawan oleh tentera Abraha. So dia pergi jumpa dengan tentera Abraha, dan Abraha dalam sirah diceritakan apabila Abdul Muttalib masuk, dia duduk di singgasana, dia orang bawa kemah dan buat portable singgasana ni supaya nampak aura kehebatan raja tu, kan. Bila Abdul Muttalib masuk dengan karisma, ketampanan, segaknya dia itu, auranya dia seorang pemimpin itu, Abraha pun berdiri dan menyambut kedatangan dia. Tak boleh resist aura, karisma dia, Abdul Muttalib. Tetapi dia dikejutkan dengan apa yang Abdul Muttalib datang dan demand. Dia ingat Abdul Muttalib datang nak selesaikan urusan ni like a leader to leader lah.
Tapi Abdul Muttalib datang bagi tahu, aku nak balik unta-unta aku. Dan Abraha kata, apa? Kau datang nak minta balik unta-unta kau? Aku respect kau, aku lihat kau sebagai pemimpin yang besar. Kau datang hanya nak datang minta unta-unta kau. Aku datang nak robohkan Kaabah kot. Pada ketika itu Abdul Muttalib menyebut satu perkataan. Dia kata, Ana Rabbul Ibil. Aku adalah Rabb kepada Ibil ini, kepada unta ni. Maksudnya dia pemilik, pengurus, dia own Ibil, unta-unta ni. Walil baiti Rabbun. Dan untuk rumah itu, Kaabah tu, dia ada Rabb dia. Dan Yahmi, dia akan uruskan, dia akan jaga. So Arab faham konsep adanya ownership tu dengan perkataan Rabbun. So bila Abraha dengar Abdul Muttalib sebut begitu, dia rasa tercabar, ego dia tercalar, dan dia rasa itu satu provokasi. Seolah-olah siapa di sana yang boleh stop aku daripada robohkan Kaabah ni. Dan kena ingat waktu tu gajah tu datang masuk tu, dia langgar sikit je roboh dah binaan-binaan yang ada di Mekah pada ketika itu, rumah daripada tanah liat, kering, pelepah tamar. So dia rasa macam insulted bila bagi tahu dia tak boleh robohkan Kaabah tu. Tapi kemudian kita tahulah cerita dia, kita boleh baca surah Al-Fil. Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan bagaimana dia menjaga Kaabah daripada serangan musuh, kerana dia adalah Rabb yang memiliki dan mentadbir Kaabah tersebut. Okay? Sebab itu kalau kita lihat dalam konsep manusia, bila dia adalah tuan kita, kita tak ada option untuk tak ikut dia, kan? Kita wajib kena ikut dia. Kalau tak, kita kena sack, kena buang ataupun kena tekan. Kalau kita tengok movie ataupun baca novel-novel tentang perhambaan, tak lama, baru kurang 100 tahun perhambaan dihapuskan di Amerika pun misalnya. Kita tengok bagaimana mereka tak digaji, makanan tak, sangat sedikit, bagaimana mereka dipukul, ditekan. Dan bila kita lihat, memang sebagai hamba tidak ada option untuk tidak patuh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin ini, dengan kekuasaan, kepemilikannya itu, bahkan bagi option kepada manusia ni yang by default semua adalah ciptaan dan dia memiliki semua hamba ni. Tapi Allah bagi option bahawa dalam surah Al-Kahf, surah yang ke-18 ayat yang ke-29, Allah sebut, wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah kebenaran itu daripada Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak siapa yang nak beriman, dia beriman. Siapa yang nak kufur, dia boleh kufur. Allah bagi option tu. Dahsyat sebenarnya, sebab Allah SWT tak perlukan hamba-hamba ni. Hamba-hamba ini yang perlukan Allah SWT. Sebab tu kalau kita faham konsep yang pertama ni, the ownership, Allah SWT sebagai the creator, the owner, the sustainer ni, kita akan rasa pelik kenapa ada orang yang enggan menyerahkan dirinya kepada Rabb. Sebab kita lihat tumbuh-tumbuhan, gunung ganang, haiwan, alam raya semua bertasbih dan mengabdikan diri kepada Rabb. Tapi ada manusia yang tak nak, sebab apa? Puncanya dia tak kenal siapa itu Allah. Dia ingat bila menghambakan diri kepada Allah sama dengan menghambakan diri kepada makhluk lain, yang mana itu bukan sama sekali yang kita faham daripada makna yang pertama. Dan kalau ada kawan-kawan yang ingat satu ungkapan yang sangat popular disebut oleh Rabi'i ibn Amir, seorang tentera yang pergi berdepan dengan raja besar Rustum, dan ditanya, kamu ni semua siapa? Orang-orang macam daripada kawasan pedalaman, siapa kamu datang berdepan dengan empire yang besar ini? Dan salah satu ungkapan yang Rabi' ibn Amir radhiyallahu anhu menyebut adalah, kami datang untuk membebaskan perhambaan antara manusia sesama manusia kepada perhambaan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ia disebut dalam konteks dia membebaskan. Sebab apabila kita membebaskan diri daripada attachment kepada dunia, perhambaan kepada duit, harta, pangkat, tempat, kemasyhuran dan sebagainya, kita rasa merdeka dan kita hanya mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua, murabbi. Dalam perkataan Rabbun datang juga makna Allah Subhanahu Wa Taala murabbi, yang mana raba itu dalam erti kata bahasa Arab meningkat, bertambah, grow. Okay? Riba juga, kalau kita tahu pengharaman riba tu sebab apa dia haram? Sebab dia meningkat, an-numu, bertambah. Okay?
Manusia mungkin memiliki sesuatu, tetapi manusia tak dapat nak uruskan semua. Misalnya kita memiliki kereta, tapi mungkin kita tak menguruskan kereta tu. Dalam geran nama kita, tapi kita tak uruskan, tak hantar servis, tak basuh, tak jaga kebersihan. Ataupun kita ada rumah, ada laman, kita miliki laman tersebut, tapi kita tidak menguruskan. Itu mungkin sifat ciri manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah memiliki, Allah menguruskan, dan Allah ensure growth, education, tarbiyah. Kan murabbi itu daripada tarbiyah lah. Murabbi ni orang yang melakukan kerja-kerja tarbiyah, dan dalam konteks ensuring growth itu Allah Subhanahu Wa Taala menyusun keperluan-keperluan setiap ciptaan yang dimilikinya dalam semua urusan. Sebab tu tak ada benda yang susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sebab semua dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kita ada hutang yang menggunung tinggi, kita kata tak mungkin aku boleh habis bayar hutang ni. Tapi bagi Allah SWT itu sangat mudah. Nabi ajar doa dan ada sahabat yang membacanya, dan kemudian Allah menyusun urusannya semudah. Allah boleh gerakkan hati orang yang bagi hutang tu untuk terdetik dia tak nak dah tuntut hutang tu, dan dia halalkan. Serta-merta immediately apa berlaku? Hutang tu dah terangkat, dah terlangsai, dah tak ada dah komitmen kena bayar hutang. Demikian juga dalam urusan-urusan lain, jodoh misalnya kan. Ramai orang yang mungkin berusaha nak mencari jodoh. Ya, ada level usaha yang manusia perlu lakukan. Sama juga dalam konteks tadi, bayar hutang ataupun cari kerja. Dalam konteks ini cari jodoh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menguruskan semua ni dan menyusun bila sesuatu itu akan berlaku tepat pada waktunya. Dan misalnya ada orang kata nak kahwin tapi tak boleh sebab bakal mertua tu tak suka aku. Itu pun di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh tukar, detikkan hati dia, ataupun Allah boleh palingkan hati kita sendiri. Sebab tu kita lihat bagaimana urusan cinta ini semua. Allah sebut waja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Aku yang letakkan rasa cinta, aku yang letakkan rasa rahmah. Bukan kita. Sebab tu kita jumpa orang yang dulu pernah bercinta, kemudian tidak lagi bersama, kita tanya tak ada rasa sayang langsung. Tak ada langsung. Macam mana boleh hilang? Sebab Allah yang bagi, Allah yang ambil. So dalam konteks ini kita boleh lihat bagaimana seorang murabbi Allah Subhanahu Wa Taala tarbiyah kita dengan pelbagai pengalaman hidup. Suatu setiap kegagalan, bila kita lihat di sebalik itu ada Rabb yang mentarbiah kita, yang sedang membawa kita untuk grow. Dan selalunya kalau kita lihat dalam hidup kita, banyak musibah yang kita alami itu mengangkat kita ke level kematangan yang lebih tinggi selepas itu. Kan? Dan bahkan bila kita tengok balik ke belakang, kita rasa macam alah, teruknya lah aku frust dulu, padahal benda tu kecil je, sekarang nampak kecil. Tapi pada ketika itu Allah bagi masalah itu, dan kita frust lah, kita bersedih, kita down, dan kita go through that process tarbiyah itu, dan kita grow. So siapa yang ensure growth kita itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nama yang terkait dengan growth itu, education itu, tarbiyah itu adalah nama Allah Rabb. Dan ini bukan kita sekadar membayangkan. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam Quran beberapa kali menyebut. Misalnya dalam surah Ad-Duha, Nabi SAW tengah down, Nabi sedih, Nabi rasa sangat duka cita, wahyu terputus untuk beberapa ketika. Kemudian Allah turunkan surah Ad-Duha. Allah kata pada surah Ad-Duha, Allah kata Allah tidak meninggalkan kau, tidak membenci kau. Tapi kemudian Allah recall balik, wahai Muhammad SAW, bukankah dulu kau yatim, aku jaga kau? Bukankah kau dulu miskin, aku cukupkan keperluan kau? Bukankah kau dulu tercari-cari di mana petunjuk, aku berikan kau petunjuk? So Allah suruh kita recall balik. Cuba lihat ke belakang. Rabb sentiasa ada dengan kita, ensure kita punya growth, ensure tarbiyah kita berjalan. Demikian juga Nabi Musa. Tadi itu dalam surah Ad-Duha. Dalam kisah Nabi Musa, surah Taha, surah nombor 20. Boleh catat. Nanti siapa kawan-kawan yang buat nota boleh juga insyaAllah kongsikan. Dan tag Hijrah nanti di Instagram. Ayat surah 20, surah Taha, ayat 37 hingga 44. Allah Subhanahu Wa Taala cerita, Allah recall kepada Nabi Musa, bagaimana engkau dulu lahir pada ketika ada polisi, anak lelaki yang lahir mesti dibunuh. Tetapi kemudian engkau dicampakkan di sungai, aku yang jaga engkau. Pergi pula ke rumah orang yang buat polisi yang kata anak lelaki kena bunuh. Kemudian engkau bertemu balik dengan ibu engkau yang menyusukan di dalam istana raja yang nak bunuh engkau. Kau dibesarkan dalam istana tu, diberikan segala kecukupan. Siapa yang buat semua ni? Rabb, Allah
Rabbul Alamin yang melakukan semua ini. Sebab itu dalam kehidupan kita, bila kita tengok ke belakang, kadang-kadang walaupun kita banyak buat maksiat, walaupun ada ketikanya kita derhaka kepada apa yang Allah SWT suruh kita buat, tapi bila kita tengok, Allah tetap memberikan kita, Allah tetap memberikan kita pengalaman dan tarbiyah supaya kita nanti akan grow dan akan jadi lebih baik. Okay? Yang ketiga, mun'im. Tadi yang pertama apa? Malik, memiliki, ataupun Khaliq yang mencipta. Ini termasuk dalam perkataan ataupun nama Allah Rabbun, Ar-Rabb. Yang kedua tadi Murabbi. Yang ketiga mun'im. Okay? Yang memberikan hadiah berterusan, memberikan hadiah. Dan Allah memberikan apa yang banyak yang kita tak pernah minta pun. Dan selalu kita kadang-kadang minta benda yang Allah tahu kita tak tahu benda tu tak baik untuk kita, Allah bagi yang lebih baik. Dan banyak ketika kita juga dapat benda yang kita sebenarnya tak deserve pun, tapi Allah bagi sebab Allah Rabbun. Allah sayang dan Allah bagi kepada hamba-hambanya, termasuk yang bukan Muslim pun mendapat mun'im ini dalam banyak bentuk. Dan ada seorang ulama dalam salah satu tafsir ataupun syarahannya tentang nama Rabb ni sebut, cuba fikir ada orang yang setiap hari runsing, duit tak cukup, income dah cut loss banyak dah, banyak job dah tak ada, dalam keadaan dia runsing tak ada duit, makan dia tetap jalan. Allah tetap sediakan makan untuk dia setiap hari. Bahkan Syekh tu sebut, bukan hanya orang ni sebagiannya dalam dia runsing, dia mengadu, dia asyik komen tu, dia dapat terus rezeki Allah bagi, tapi juga bahkan bertambah lagi zuriat, beranak pinak lagi dalam keadaan tersebut. Sebab yang bagi tu siapa? Rabbun, Allah Subhanahu Wa Taala yang mun'im. Dalam kataan Rabb itu yang memberi. Dan kalau kita ingat minggu lepas waktu kita cerita tentang Al-Hadi dan juga Ar-Rashid, nama Allah yang memberikan petunjuk dan juga yang melorongkan manusia kepada petunjuk, ada kita baca dialog yang berlaku antara Musa dan Fir'aun, ketika mana Fir'aun bertanya, qala faman rabbukuma ya Musa. Tengok, soalan Fir'aun pun Fir'aun tanya, sebab Rabb kita ni identiti kita. Kepada siapa kita menyerahkan pengabdian dan diri kita ini, dia menjadi identiti kita. Dan Fir'aun bertanya, sebab Fir'aun ni dia claim dia adalah Rabb. Allah cerita dalam Quran bila dia claim Rabb itu, diri dia Rabb. Ana rabbukumul a'la, kata dia. Bila dia declare macam tu, Allah destroy dia. Sebab tidak ada Rabb yang selayaknya dipanggil Rabb yang paling tinggi alamin melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Nabi Musa ditanya oleh Fir'aun, Nabi Musa jawab apa? Qala rabbuna allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Tuhan kami yang, qala rabbuna, Rabb kami adalah yang memberikan tiap-tiap sesuatu, semua yang diciptakan. Memberikan itu termasuk dalam mun'im tadi. Dia mencukupkan dalam banyak cara yang kita pun rasa luar daripada kemampuan kita untuk memahami bagaimana Allah memberi. Kadang-kadang kita lihat saja makanan kita dan kita lihat dari mana setiap satu portion lauk, beras semua ni datang, kita dah tercengang. Dia bukan hanya soal ayam ni bela di mana, bagaimana kemudian dia disembelih, dibuang kulitnya, naik lori, pergi hantar ke pasar raya Borong pergi ke Runcit pergi ke mana, delivery service, datang ke rumah kita, kita masak. Setiap semua tu proses tu, itu adalah kita seorang. Bayangkan berbilion manusia ni, semua itu Allah uruskan sebagai Rabb yang menguruskan segala sesuatu. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat, Al-Muslih ataupun Al-Qayyim, yang memperbaiki urusan dan juga yang sentiasa memastikan kestabilan, keteraturan, keseragaman sistem dan proses yang berjalan. Kalau kita tengok ini pun tak boleh nak kata simple, sangat complicated. Diri kita sahaja. Saya mendengar beberapa syekh di Syria ada juga yang menyebut, bayangkan bagaimana Rabb menguruskan janin daripada dalam perut ibu, dia berkembang daripada satu air yang tak kelihatan pada mata pun, benih itu, kemudian dia berkembang. Anak bayi dengan ibu ni, darah mereka berbeza, tak boleh bercampur. Kalau bercampur, janin ini akan mati. Tetapi oksigen untuk janin ini datang daripada darah ibunya. Kemudian adanya tali pusat dan semua nutrisi yang diperlukan oleh bayi itu
sampai kepada dia. Allah ensure, nourished, dan make sure dia balance, dia grow. Kemudian kita lahir, buat pertama kalinya bayi tu bernafas. Tak terkeliru oksigen dengan carbon dioxide. Jantung tu tahu dan paru-paru tu tahu macam mana nak run the system tu immediately. Kemudian bagaimana pumping yang berlaku tu, darah sampai ke setiap penjuru. Dan ini berlaku setiap hari, setiap waktu, setiap detik tanpa henti. Semua itu diurus oleh Allah SWT. Dan mereka go deeper lagi, tengok berapa juta sel yang hidup dan mati setiap hari. Dan semua pergantian itu berlaku dalam sistem dan pemantauan Rabbun. Ada rambut, ada kuku. Macam mana kita, kuku ni tumbuh daripada, macam ni nampak daripada dalam jari. Tapi bila kita potong kuku, tak sakit langsung. Maksudnya tak ada saraf apa-apa ke? Tapi dia tumbuh. Begitu juga rambut. Rambut tumbuh sekata. Tak pernah lagi rambut kita sekejap yang sini laju, kat sini perlahan. Jadi macam tak balance kan? Balance. Siapa yang menguruskan semua ini? Rabbul Izzati wal Jalal. Tuhan kita Ar-Rabb. Dan Masya Allah, dan mereka memberikan demikian. Itu baru dalam konteks yang peribadi. Dan Allah melakukan urusan ini, mentadbir urusan ini daripada sekecil-kecil ciptaan kepada sebesar-besar ciptaan, dan semuanya berlaku serentak. Dan demikian banyak makhluk yang kita tak kenal dan tahu pun kewujudannya, dan semua itu Allah mentadbir, menguruskan dalam satu masa yang sama. Misalnya nyamuk. Bila kita tengok nyamuk ni binatang yang sangat kecil. Bila para saintis mengkaji nyamuk, so dalam Quran Allah ada bagi contoh lalat dan haiwan-haiwan kecil, dan cabar manusia untuk cuba appreciate dan buat something like that. Kita nyamuk ni, kita tepuk, kita spray je mati. Kita tahu berapa hebatnya ciptaan satu nyamuk tu. Dan saya refer kepada ni satu National Geographic punya book ni. Ini kanak-kanak punya buku ni. Kalau kita bacakan buku ke anak-anak ni, kita boleh belajar sama. Misalnya nyamuk Allah design hanya betina sahaja yang akan menggigit dan mengisap darah. Dan nyamuk ni mata dia ada beribu-ribu kita panggil apa? Lens. Dia ada kantar yang 6 segi. Beribu-ribu. Dan dia punya mata tu dia boleh nampak semua dimensi, dan dia boleh fokus macam mata kita, dan mata dia tidak berkelip. Dan sayap dia kita panggil apa? Flip tu 1000 times per second. Dalam satu saat dia kepak dia punya sayap dia tu 1000 kali. Dan itu baru satu lalat. Allah SWT cipta demikian hebat. Dan satu nyamuk. Kita belum cerita lagi lebah, bagaimana mereka berkomunikasi. Semua ini kita ada bincang sikit sebelum ni. Allah yang memberikan huda. A'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah ciptakan semua ni. Allah bagi semua function ni kepada binatang-binatang ni. Kemudian Allah bagi petunjuk kepada mereka. So bila kita belajar, dan sampailah kita lihat pula kepada planet, galaksi, bulan, bintang. Dan bila kita letakkan matahari banding dengan bumi, bumi not even a dot. Dan kita duduk dalam satu dot ni, ada demikian jutaan bilion urusan yang berlaku, dan semua itu Allah takbir. Allah juga mentadbir alam ini. Subhanallah. Sebab tu lepas ni bila kita sebut perkataan Rabb, kita rasa kehebatan, keluarbiasaan, dan kita rasa bangga kita mengabdikan diri kita kepada Rabbul Alamin. Semoga Allah SWT bagi kita hidayah dan bukakan pintu kefahaman untuk kita semua, insya-Allah. Dan yang terakhir, sebenarnya banyak lagi. Of course, kita tak cukup. Satu, tak cukup ilmu. Yang kedua, tak cukup masa. Yang kelima, As-Sayyid. Allah ni adalah Tuan. Ataupun ada Tuan yang ada full authority. Manusia, kalau kita jadi Tuan pun, kita tak ada full authority. Kalau pun kita memiliki sesuatu, kita tak ada full authority. Contoh, kita memiliki kereta. Kita memiliki kereta mewah, kereta sport yang hebat. Tapi kita masih tertakluk kepada undang-undang, tak boleh lebih 110 km per hour bila drive. Atau kita memiliki rumah, kita kaya, tapi bila kita buat renovation, ada certain undang-undang yang kita kena patuhi, yang ditetapkan oleh Majlis Perbandaran ataupun oleh undang-undang lah, tanah dan sebagainya. So kita tak ada absolute authority, full authority. Hanya Allah SWT yang ada full authority. So kita recall balik sikit. Yang tadi pertama, Malik. Allah ni own. Allah ada full ownership. Okay, dalam perkataan Rabbun itu, nama Allah Rabbun, di bawah tu ada full ownership. Allah yang Murabbi, yang ensure growth.
Allah yang mun'im, yang memberikan kecukupan semua perkara yang perlu untuk setiap makhluk ni hidup dan Allah bagi hadiah ni. Yang ketiga al-musli ataupun qayyim, Allah yang menjaga balance, Allah yang nourish, make sure everything in order. Dan yang terakhir tadi adalah Allah ada full authority. Okay? Ini sebahagian daripada apa yang kita boleh faham. Sebab nanti kalau kita lihat misalnya dalam buku lain, Asma'ul Husna yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, seorang ulama besar di Jordan yang meninggal dunia dah, rahimahullah. Dia pula melihat nama Rabb ini daripada 7 sisi. Paling kuranglah yang saya sempat rujuk daripada buku dia, bahawa Allah memuji dirinya dengan nama Rabb ini dalam 7 keadaan, merujuk kepada Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, Rabbul Arsh, Tuhan memiliki dan menguasai singgasana Arsh, Rabb yang menguruskan kita dan nenek moyang kita. So bila kita lihat Al-Quran, apa konteksnya, baru kita akan faham kenapa Allah memuji dirinya sebagai aku adalah Rabb kamu dan Rabb nenek moyang kamu. Sebab ada orang yang tak nak ikut Islam, tak nak ikut mengabdikan diri kepada Allah, sebab dia kata nenek moyang dia dulu tak buat macam tu. No, Allah kata aku Rabb nenek moyang kau. Kemudian Allah kata aku adalah Rabb timur dan barat, aku adalah Rabb langit dan bumi, aku adalah Rabbul Malaikah, aku adalah Rabb kepada malaikat, dan Rabb kulli syai', aku juga adalah Rabb segala sesuatu. Ini of course tak sempatlah kita nak lihat dan ada banyak keterbatasan ilmu dan waktu untuk kita pergi lebih dalam. Okay? Dan ini yang terakhir, bahagian output. Dan apakah 3 perkara yang kita boleh bawa balik dan kita amalkan daripada kita memahami nama Allah Subhanahu Wa Taala Rabbun itu tadi. Okay? Mungkin lepas habis 3 ni, kalau rakan-rakan ada soalan, kita boleh komen di, saya tak pasti dia ada button yang ada tanda soal tu, boleh letakkan soalan di situ, nanti mungkin saya boleh pilih dan paparkan di screen. Okay? Output dia yang pertama, okay? Dengan kita memahami, mendalami dan appreciate ni apa? Menghargai betapa hebatnya Ar-Rabb. Yang pertama, ia mesti menambahkan kemanisan kita dalam beribadah. Okay? Kemanisan kita dalam beribadah. Dan kita punya core ibadah yang paling penting, at least solat kita. Bila kita solat, kita sembahyang, itu adalah manifestasi kita menghambakan, mengabdikan, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin sembahyang sekarang, tapi mungkin yang tunduk tu hanya jasad kita, hati kita tidak tunduk. Tapi dengan kita menghayati dan memahami Rabbun ini, Allah Ar-Rabb ini, kita tunduk sekali dengan hati dan perasaan kita, jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat solat itu tadi, seperti mana kita sebut, penuh dengan fasa-fasa dan kita panggil apa, transisi movement itu yang kita menyebut nama Rabb. Misalnya lepas kita baca Alhamdulillahirabbil alamin Fatihah, kita pun Allahu Akbar, kita rukuk. Kita baca apa dalam rukuk? Subhana rabbiyal azim, kan? Subhana rabbiyal azim, Maha suci Rabb yang Maha Agung. Kemudian kita bangun, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian kita sujud pula, Subhana rabbiyal a'la. Kita sebut lagi nama Allah Rabb pada ketika kita sujud. So setiap kali kita sebut nama Rabb tu, kita menghayati, ya Allah, Engkaulah Tuhanku. So itu dalam ayat Quran kita sebut, kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup aku, mati aku, ibadah aku, everything yang aku buat hidup ni untuk Rabb sekalian alam. Dan kita juga lihat ini sebagai identity dan the most important relationship kita dalam hidup. Hidup kita penuh dengan relationship. Kita ada dengan parents, kita ada dengan siblings, kita ada dengan, bila kita berkahwin dengan pasangan kita, kita ada rakan-rakan, kita ada banyak relationship. Tapi relationship yang paling penting adalah relationship kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu define dengan hubungan kita sebagai abd, hamba yang menundukkan diri kepada Rabb. Dan kita ambil ni daripada pengabdian Nabi Ibrahim AS dalam surah Al-Baqarah, surah nombor 2 ayat 131. Allah sebut kepada Nabi Ibrahim AS, idh qala lahu rabbuhu, apabila berkata kepada Ibrahim Rabbnya, aslim, tundukkanlah dirimu, serahkanlah dirimu kepadaku. Qala, Nabi Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin, aku menyerahkan diriku, ketundukanku, kepatuhanku sepenuhnya kepada Tuhan yang mentadbir, menguruskan dan memelihara sekalian alam. Okay?
Aslamtu li rabbil alamin. Itu yang pertama. Dan kalau ada nak dengar sikit tentang Nabi Ibrahim ni, boleh rujuk siri podcast yang kita pernah buat di Hijrah sebelum ni, Legacy tajuk dia, yang mana kita cuba nak lihat beberapa sisi kehidupan Nabi Ibrahim AS. Okay. Yang kedua, dengan kita memahami dan mengenali nama Allah Ar-Rabb, kita cuba hadirkan ataupun kita rasakan kehadiran Ar-Rabb dalam kehidupan kita setiap waktu. Bila kita drive, kita duduk dalam traffic jam, kita tengok betapa ramainya manusia, semua dengan urusan masing-masing. Kita pun tak tahu yang ni nak pergi mana, yang ni nak pergi makan kat mana, yang ni apa masalah dia, ni apa ahli keluarga dia, apa isu dia. Tapi kita fikir, Rabbul Alamin, Allah SWT menguruskan semua urusan makhluk-makhluk ni. Semua berdoa serentak. Allah tak terkeliru. Kalau kita orang minta serentak 2-3 orang pun kita dah terkeliru. Jajak, kau nak apa ni? Sekejap, kau cakap dulu. Tak. Manusia meminta dalam pelbagai bahasa, pelbagai waktu, bila-bila masa. Allah menguruskan, mentadbir segala sesuatu tanpa sedikit pun terkeliru. Dan itu adalah sifat Allah Ar-Rabb. Dan juga kita rasakan kehadiran Ar-Rabb ini apabila kita melalui waktu-waktu sukar. Seperti mana Nabi SAW tadi, Nabi Musa, iaitu kita lihat balik ke belakang, kita kenang balik, kita recall balik, kita cuba tengok perjalanan hidup kita, bagaimana Allah tarbiyah kita, bagaimana merabbi kita ini dengan pengalaman yang mungkin kita pernah fail, kita tak dapat masuk kos yang kita idamkan, kita tak dapat kerja yang kita harapkan, kita tak dapat kahwin dengan orang yang kita sangka kita akan bahagia. Tapi semua itu ada hikmahnya. Dan dalam proses itu Allah ensure kita growth dengan matang, dengan lebih memahami, lebih sharp melihat kehidupan. So kita sentiasa melihat di mana Allah menjaga kita, mentadbir urusan kita dan memelihara kita. Dan yang ketiga, ni yang terakhir lah. Tentunya kita belajar Asma'ul Husna. Antara main objektifnya adalah untuk berkomunikasi dengan Allah SWT menggunakan nama-nama ini. Kan, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah, bagi Allah itu nama-nama yang mulia, yang terindah. Dan memanggillah Allah dengan nama-nama itu. Kat sini kita lihat, subhanallah, doa-doa di dalam Al-Quran dan doa-doa dalam hadis Nabi SAW, majoriti besarnya bermula dengan menyeru nama Ar-Rabb. Cuba recall any doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Dan demikian banyak-banyak dalam hadis, dan semua anbiya daripada Adam AS sehingga Nabi Muhammad SAW, doa-doa mereka penuh dengan ungkapan yang menyeru nama Allah Ar-Rabb. Dan kita bukan hanya perlu membaca, mengikut doa-doa itu, sekadar membaca daripada kertas atau mengulanginya, tapi kita kena doa dengan nama Allah Ar-Rabb ini dengan menghadirkan perasaan, keyakinan, keikhlasan dan pengharapan yang tertinggi. Seperti mana Nabi Musa AS sewaktu berada di saat genting, kan, dia lari daripada Firaun bersama dengan Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa. Tiba-tiba mereka sampai di satu tempat, laut. Nak cross laut tak boleh, tak ada kapal, tak ada apa-apa ke transport. Dekat belakang dah mula nampak dah tentera Firaun approaching, sedang dekat. Apa Bani Israel cakap kepada Nabi Musa? Inna lala mudrakun. Habislah kita, habis, this is the end of it. Pada ketika itu Nabi Musa sebut apa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sama sekali tidak. Inna ma'iya rabbi, bersama dengan aku, Rabb aku, dia akan tunjukkan jalan. Dan lepas tu kita tahu Nabi Musa diberikan arahan untuk mencampakkan tongkatnya dan laut pun terbelah. Keajaiban berlaku apabila doa itu diungkapkan daripada hati dan perasaan yang 100% yakin, tidak ada a speck of doubt, complete certainty. So bila kita doa, kita minta apa sajalah dalam doa-doa kita ini, minta dengan full certainty. Dan seru nama Allah Ar-Rabb, moga Allah SWT. Dan memang para ulama pun sebut, ada hadis pun sebenarnya, antara doa, ciri-ciri doa yang mustajab adalah doa yang menyeru Allah dengan perkataan Ar-Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb.
So kita banyakkan berdoa dengan perkataan ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan dan terus menjaga, menguruskan, mentadbir dan melindungi kita lah. Dan supaya dengan kita faham juga bagaimana Allah yang mentadbir dan menguruskan, kita pun kuranglah sedikit runsing. Kita lebih banyak bertawakal. Kita usaha semampu kita, tapi kemudian kita serahkan sebab kita yakin Allah akan buat decision, mentadbir, menguruskan dengan cara yang terbaik. So mungkin itu saja dulu untuk malam ini. InsyaAllah kalau ada soalan, kita boleh ambil soalan. Dan saya nak ajak kepada rakan-rakan untuk kongsikan lagi kalau ada manfaat, input-input yang boleh dikongsikan dalam bentuk apa sahaja. Mungkin mesej je kepada kawan bagi tahu, ataupun buat, ada yang pandai buat poster, ada yang boleh share je. Dan kita juga akan upload rakaman ini di YouTube channel. Boleh subscribe di YouTube Hijrah Ad, dan daripada situ insyaAllah kita boleh luaskan lagi capaian, supaya mana tahu ada orang yang selama ini hidupnya tak bertemu dengan Rabb, dia menghambakan diri kepada dunia dan sudah merasakan lesu dan dahaga. Kemudian dengan dia bertemu dengan sedikit perkongsian seperti ini, dan dia pun mula menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Rabb, dan itu adalah satu kebahagiaan yang luar biasa. Dan kita sangat gembira lah kalau lebih ramai manusia yang dapat menikmati kemerdekaan itu. Okay. Alright, so ada apa-apa soalan? Mungkin ada yang nak bertanya, ataupun ada banyak dah soalan dekat sini rupanya. Okay, ini mungkin komen-komen lah. Ini respon kepada poll yang kita buat di Hijrah Ad Stories hari itu. Apa yang terfikir apabila sebut nama Rabb? Ada yang kata tak tahu apa dia, rasa macam ada maksud yang mendalam. Ya Allah, ataupun tempat bergantung. Betul, tempat bergantung. The one who created me. Yes, exactly. Dia adalah segala sesuatu pemilik alam. Betul. Yang maha berkuasa atas segala apa yang kita miliki. Tuhan yang maha besar atas setiap sesuatu. Tuhan. Ada yang tulis curious. Jadi itulah kot. Mungkin sedikit pada hari ini. Saya lihat tak ada soalan, insyaAllah. Jadi kita tangguhkan dulu sesi kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati dan menerima amal baik kita sebagai amal yang akan memberatkan timbangan kita untuk masuk ke syurga insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.